إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini malam ini dapat lagi kita menyambung dan meneruskan kuliah berkitab kita fiqh dalam masa perbahasan masalah imam dan makmum yang mana untuk makluman juga pengajian kita yang terakhir bulan yang lalu kita membahas dan membicarakan perkara yang pada muka surat 5 iaitulah masuk kepada yang ke-17 masalah yang ke-17 daripada masalah imam dan makmum. Qala musannifu yang ke-17 iaitulah memberi salam sebelum imam. Bagi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Boleh ataupun tak boleh. Sah ataupun batal sembahyang dia. Tak. Asal kata kita kalau niat ikut imam kan. Tak, bermula daripada takbir. Sudah imam takbir, kita pun takbir. Jadi bila imam melakukan masuk kepada rukun-rukun, kita pun mengikut semua perbuatan imam tersebut. Sampailah yang terakhir iaitulah beri salam. Jadi bila imam beri salam, putuslah ikatan antara imam dengan makmum. Tetapi kalau sekiranya makmum, ini masalah. Kalau makmum dia beri salam sebelum imam bagi salam dengan niat. Syaratnya dengan niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Maknanya berpisahlah. Bercerai daripada imam. Tak. Boleh ke tak boleh kita berpisah ataupun bercerai dengan imam. Dan apakah keadaan-keadaan yang mengharuskan kita mufaraqah. Bukan kata senang-senang nak tinggal imam ataupun senang-senang nak keluar daripada berimam kan. Sebab masa tadi kita sembahyang makmuman, aku mengikut imam. Tak. Jadi adakah boleh tinggal gitu je ataupun kena niat ataupun bagaimana? Bolehkah di tengah-tengah sembahyang ataupun ni sebelum salam bagi salam dulu sebelum imam. Tak. Baik Jadi kita bahas tengok masalah ni. Jadi jika makmum memberi salam sebelum imam, makmum beri salam assalamualaikum warahmatullahi sebelum imam bagi salam dengan niat mufaraqah. Dengan niat mufaraqah, makna mufaraqah berpisah daripada imam. Macam mana belah niat dia? Aku bercerai daripada imam ataupun aku mufaraqah daripada imam ataupun apa saja yang membawa makna. Sebab niat-niat kan dalam hati kan. Dalam hati masa kita niat sembahyang pun dalam hati juga niat mengikut imam kan. Yang ni niat nak mufaraqah. Niat nak berpisah dengan imam. Jadi maknanya beri salam makmum dulu dengan niat. Kalau sekiranya beri salam tanpa niat, sebelum imam dia bagi salam tanpa niat, maka tu ada dua pendapat. Ni dengan niat mufaraqah. Maka hendaklah diteliti makna ta'ammul kita lihat dalam masalah ni. Baik. Sekiranya ia berbuat demikian, makna mufaraqah tu. Jadi bagi salam awal dengan alasan-alasan yang membenarkannya dengan sebab-sebab yang diizinkan. Sebab-sebab yang diharuskan. Ni dengan sebab. Maka sembahyangnya itu tidak batal. Sembahyang itu sah.
Ya, dengan niat mufarakah. Ya, sebab-sebabnya tu nanti sekejap lagi disebut. Tak. Jadi maknanya ya boleh ke tak? Jawabnya boleh. Ya, tapi dengan syaratlah. Dengan apa ni qasad ataupun dengan tujuan yang diharuskan, ya, yang dibolehkan. Tak. Okey, jadi maknanya boleh makmum mufarakah. Ya, dan mak imam pula kalau makmum mufarakah jangan berlaku hati. Dia tak nak ikut aku lagi ya. Dah. Makmum mufarakah tu ada sebab. Bukan saja-saja nak mufarakah. Kalau saja-saja baik dia tak payah ikut daripada awal kan. Daripada awal niat sendiri je, tak payah ikut imam kan. Dia mesti ada sebab dia mufarakah. Ya, dan kita pun juga boleh mufarakah kalau berlakulah sebab-sebab tersebut. Mana sembahyang makmum tadi tak batal. Kenapa? Kerana dia punya ikutan dia setakat dia niat tu. Bila dia niat mufarakah dah habis ikutan, dia tak ikut dah. Okey. Di antara alasan-alasan yang membenarkannya itu ialah apakah alasan yang boleh makmum mufarakah daripada imam? Itu makmum mufarakah daripada imam. Imam mufarakah pada makmum boleh tak? Imam mufarakah. Aku tak nak jadi imam. Kalau tak nak jadi imam awal-awal lagi, kasih orang lain kan. Apa tujuan tak nak jadi imam kan? Di makmum lah biasanya. Mufarakah ni kan. Jadi antara perkara-perkara yang membenarkan, maknanya yang alasan-alasan yang membenarkan makmum mufarakah daripada imam ialah imam membaca terlalu panjang. Bacanya panjang. Apa yang dibaca panjang tu biasanya ayat lah. Ayat. Rakaat pertama surah Yasin. Ambil. Boleh tahan lagi 83 ayat kan. Agak-agak boleh tak? 20 minit tak? Rakaat kedua bantai tabarakalladzi biyadihil mulk, pendek sikit tapi panjang juga kan. Dah. Jadi tengoklah bergantung. Rasa-rasa tak urut, rasa-rasa tak larang imam ni. Ataupun waktu tak berapa lagi kena bantainya surah Ali Imran ke Al-Maidah ke Al-Baqarah lagi. Kacau kan. Tapi kalau kita dengar imam baca Al-Baqarah alif lam mim dalikal kitabul relax lu jangan mufarakah lagi. Dia baca 5 ayat je. Melainkan dah sampai 10, naik 20, naik panjang tu boleh. Mana diharuskan boleh mufarakah. Boleh, tak ada masalah panjang sangat imam baca ni kan. Biasa bacaan surah lah. Fatihah 7 ayat, mana boleh panjang? Surah lah. Mana dia pilih surah-surah yang panjang. Imam membaca terlalu panjang. Ataupun imam meninggalkan sunat-sunat yang maksudah. Sunat-sunat dalam istilah dia panggil sunat ab'ad. Ab'ad mana sunat yang apabila kalau kita tinggalkan sunat sujud sahwi kan. Jadi meninggalkan, tak baca. Seperti tasyahud pertama, tasyahud awal, dia tinggal. Makmum subhanallah, imam buat dia je. Imam aku satu poin aku pegang. Kalau sikit makmum ingat tasyahud pertama mana dia tak baca. Padahal sunat ab'ad. Jikalau ditinggalkan sunat sujud sahwi. Tu satu kemudian bacaan kunut, meninggalkan bacaan kunut juga boleh mufarakah. Biasa kunut ni kan kalau kita sembahyang subuh lah kan rakaat kedua boleh nak mufarakah dan boleh juga tetap bersama imam kan. Tambah kalau kita pergi Mekah kan nak mufarakah semua setiap kali subuh memang imam tak baca kunut pun. Dia mazhab Hambali kan. Janganlah mufarakah. Ini mana boleh ataupun nak ataupun tak nak kan. Jadi kalau dah semayangnya banyak, kemudian pula kita ihtimal pula imam ni mazhab Hambali ke Hanafi ke Maliki, tak apalah. Kita ikut je lah kan. Tapi walaupun kata ada ikhtilaf ulama ni rahmat. Walaupun imam tidak membaca akan kunut pada rakaat kedua sembahyang subuh, tetapi ada masa, ada selang masa yang diberi oleh imam. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdan. Lepas tu ada masa situ. Jadi sempat kalau kita nak baca walaupun imam tak baca.
Ya. Ya, sebab kita kan berbagai mazhab kan yang muktabar. Jadi kita bacalah. Nah, habis orang tak baca, tak tepuk orang tak baca, masalah orang. Ya, kita nak baca, boleh, boleh. Jadi ada situ kita baca. Baca yang pendek je lah. Dah apa dia yang pendek? Allahumma hadini fi man hadait tu ya panjanglah juga kan. Allahumma ghafirli ya ghafur, ya. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku, Tuhan yang pengampun. Kemudian wassallallahu tu sunah ba'at yang berikutnya. Yang tinggal wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ataupun wa baraka wasallam. Tu. Sempat tak kalau baca Allahumma ghafirli ya ghafur? Sempat tak? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani. Panjanglah. Ya, jadi imam pun dia nak bagi masa panjang sangat pun tak boleh juga. Dia pun meraihkan mazhab dia kan. Dah jadinya dia ada masa di situ. Jadi baca, tak ada masalah. Jadi tak janganlah muparakah pula kan. Tu ikut aja imam. Kerana rugilah kita muparakah. Mana dapat makmum seramai itu sekali semayang kan? Puluh-puluh ribu. Pak kita pun habis kuat pun berapa? Katalah buat tahajud mulai dan seterusnya subuh. Agak-agak apa ramai? Tak ramai juga kan? Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dok ramai. Puluh ribu. Kalau kena musim-musim haji, 100,000 kan? Jadi rugilah kita muparakah. Kita nak apabila bertambah makmum, bertambahlah pahala. Tu bilangan orang. Belum lagi pahala-pahala yang lain kan? Jadi jangan lupa muparakah. Memang ada kesempatan kita nak baca kunut situ. Yang ikut mazhab kita baca kunut tu sunat mu'ad. Kalau tinggal sujud sahwi. Jadi itu ialah di Mekah. Contoh kalau di sini kan yang kita maklum Malaysia menganut mazhab Syafi'i kebanyakan. Negara-negara di Asia Tenggara ni mazhab fiqahnya yang muktabar yang diikuti mazhab Syafi'i. Jadi kata-kata ghalibnya orang baca kunut subuh. Okey. Jadi maknanya sebenarnya boleh. Jangan nak muparakah boleh. Sama ada ketika imam turun tak baca kunut terus itu niat muparakah ataupun ikutlah terpulang. Jadi mana boleh jadi meninggalkan bacaan kunut, kemudian bacaan surah. Meninggalkan akan bacaan surah. Patutnya lepas ke Fatihah baca surah lah dok. Waladhdallin amin. Allahu akbar. Naya makmum tak ada baca Fatihah. Habis macam mana? Makmum baca. Makmum baca tak apa. Maka diharuskan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sepatutnya imam baca surah, imam tak baca. Boleh ke muparakah masa tu? Boleh kalau nak. Kalau tak muparakah pun boleh juga. Jadi meninggalkan bacaan surah dan sebagainya daripada hal-hal yang kita kata yang lazimnya, yang sepatutnya kan, umpamanya kan biasakan pagi-pagi Jumaat ni kan subuh imam ataupun di masjid surau dia melazimkan baca surah Alif Lam Mim Sajadah kan. Imam bukan tak baca tapi imam tak nak sujud. Padahal tepat tu sunat sujud kan. Boleh juga muparakah. Tapi maknanya muparakah dulu. Lepas tu niat sujud. Gitulah. Jadi maknanya pertimbangan nak muparakah tak muparakah ni tengok tergantung atas alasan-alasan yang diharuskan. Adapun kalau sekiranya contoh kalau bacaan yang kita kata bacaan yang tak betul dari segi lahan bacaan yang wajib yang tak betul dibaca Fatihahnya umpamanya kan. Jadi ataupun boleh juga mufarakah ataupun melihatlah makmum pada diri imam tu ada kita kata sesuatu yang menyebabkan batas sembahyang. Contoh ada najis. Ada najis pada kaki atau pada tubuh pakaian imam kan, ataupun terbuka auratnya, iaitu kainnya koyok di belakang nampak peha kan. Jadi makna terbuka aurat situ kan. Maka pada ketika itu boleh muparakah lah.
Tak? Jadi mana ketentuan mufarakah ni mengikut sebab-sebab yang diharuskan. Bukan kata bila dah niat makmum tak boleh sama sekali berpisah daripada imam. Jawabnya boleh. Tengok. Baik, okey. Dan sebagainya. Dan sekiranya ia berbuat demikian tanpa alasan, saja-saja dia bagi salam awal pada imam, tapi tak ada niat mufarakah, maka hukumnya itu ada dua pendapat. Sekiranya ia berbuat demikian tanpa alasan, makna dia mufarakah tanpa ada sebab-sebab ataupun alasan-alasan yang diharuskan, saja-saja tak ada alasan. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih daripada keduanya itu ialah sembahyangnya itu tidak batal. Tak batal walaupun tak ada alasan. Tapi dia niat mufarakah lah. Dia niat mufarakah, alasan apa tak ada. Saja-saja, suka-suka. Pula jadi mana sembahyangnya tidak batal. Sekiranya makmum berbuat demikian tanpa niat mufarakah. Tadi ada niat, ni tak ada niat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan dia tahu dan sedar bahawa dia mengikut imam. Takkan tak tahu kita ikut imam kan, imam duduk depan, kita belakang dia kan. Sedangkan dia tahu, tapi dia bagi salam awal tanpa niat mufarakah. Dan sedar bahawa dia mengikut imam, maka jawabnya sembahyangnya itu batal tanpa khilaf lagi. Hak ni tak ada khilaf. Jadi maknanya mengapa jadi batal? Asbabnya kerana dia telah melakukan dua perbuatan yang haram. Haram mendahului imam, makna berdosa dan batal sembahyang kan. Pertama, kerana mendahului imam dengan satu rukun. Walaupun kita kata dah baca tahiyat dah, tak salam lagi kan. Salam tu rukun bacaan kan, jadi dia salam dulu pada imam. Yang kedua, memutuskan qudwah mengikut imam tanpa niat mufarakah. Jadi mana tak boleh keluar saja-saja. Demikianlah yang ditasrihkan dalam kitab Al-Kifayah. Jadi maknanya dalam masalah yang ke-17 ni makmum kalau sekiranya dia kita kata dia nak mendahului imam, maka dia boleh niat mufarakah dengan alasan-alasan yang tertentu. Kalau sekiranya tanpa niat mufarakah, maka hukum mendahului imam tu haram, mana menyebabkan batas sembahyang. Tambah lagi memang niatnya tak nak ikut dah. Ikut separuh. Samalah saya beritahu itu kan yang dalam masalah orang sembahyang Jumaat wajib berjamaah pada rakaat yang pertama kan. Itu wajib berjamaah. Ada pun rakaat kedua terpulang. Nak ikut pun boleh, yang afdalnya ikutlah. Nak mufarakah pun boleh, sembahyang masing-masing. Jadi rakaat pertama ikut imam makmuman. Kerana Jumaat tak sah dengan bersendirian, mesti imam atau makmum. Kita pun sembahyang rakaat pertama sampai naik rakaat kedua, kita pun niat mufarakah. Niat mufarakah mana berpisah daripada imam. Jadi pakat niat mufarakah berlaku. Jadi maknanya sembahyang kita sah tak? Sah. Kita buat sendiri Jadi bila buat sendiri itu masing-masing tak samalah, ada dulu ada kemudian kan. Yang pastinya dulu pada imam lah. Sebab imam dok baca, mungkin imam baca ayat panjang kali. Tak tahulah kan. Jadi lepas tu rakaat kedua semua pakat. Rakaat kedua kalau panjang juga kita mufarakah. Jadi sah sembahyang. Kerana disyaratkan berjamaah pada sembahyang Jumaat itu pada rakaat yang pertama. Rakaat kedua tidak. Adapun sembahyang fardu yang lain, rakaat keberapa pun boleh mufarakah. Boleh, tak ada masalah tapi mestilah dengan alasan-alasan yang diterimalah. Alasan-alasan yang contoh sakit perut. Dah tak tahan dah sakit perut, memulah-mulah perut kan, imam baca lambat pula ni kan. Dah lah bacanya lambat, pergerakannya pun slow. Kalau imam kena minor stroke kan, slow. Dah umpamanya lah kan. Jadi slow lah pergerakan dia. Jadi kita dah tak tahan sakit perut. Maka pada ketika itu kita niatlah mufarakah.
niat mufarakah, kemudian kita kita pun segeralah habiskan sembahyang. Andai kata ini mufarakah pun banyak lagi rakaat, 3 lagi. Kita baru rakaat pertama, mana lagi 3, perut dah tak tahan dah, dah gelodak dah. Maka pada ketika itu nak buat macam mana? Keluar je lah, buat macam mana, niat keluar daripada sembahyang. Kan duk tahan-tahan, kan tak tertahan kan. Daripada barai kat sini, baik pergi cepat. Umpama. Jadi itu boleh. Sebab-sebab yang ataupun tengah-tengah sembahyang tiba-tiba tolong api kan. Terbakar umpama ada jadi boleh juga. Boleh juga kita pergi menyelamatkan ataupun pergi bantu dan sebagainya. Walaupun ada dia panggil istilah nama sembahyang pada syiddatul khauf, iaitu pada bersangatan ketakutan dengan sebab takut ni kebakaran dan umpamanya, boleh kita meninggalkan perbuatan yang sedang kita buat sekarang dengan kita pergi pada tujuan kita. Maka pada ketika itu kalau kita amalkan sembahyang dalam hal syiddatul khauf, sembahyang kita masih sah, tidak batal. Dengan syarat tidak berkata-kata pada perkataan yang selain daripada bacaan sembahyang dan tidak memijak akan najis yang tak dimaafkan. Kalau kita pun sama juga bercakap, kita nak tolong, kita setengah sembahyang, jadi kita tolong boleh. Dalam masa yang sama, telefon bomba, kita pun suruh telefon bomba, ataupun kita pun juga tolong api-api, sama lah, batal lah sembahyang, dah bercakap. Itu contoh syiddatul khauf. Ataupun binatang-binatang berbisa ataupun binatang buas yang ada. Jadi boleh kita mengelakkan, lompat jauh, tinggalkan, kemudian kita masih dalam keadaan sembahyang. Itu namanya syiddatul khauf. Yang ni dia memang, yang ni dalam masalah mufarakah. Mufarakah ni mana nak berpisah daripada imam. Pisah pada imam, kemudian kita pun buatlah aturan sembahyang kita yang baki lagi, yang tinggal beberapa rakaat lagi kita selesaikan. Jadi mana kalau kira pahala berjemaah hanya setakat ikutan kita dengan imam, sampai itu. Jadi lepas pada kita mufarakah tak ada dah dikatakan sembahyang berjemaah ataupun pahala mengikut imam tu. Jadi maknanya kalau tidak ada apa-apa alasan yang munasabah, maka tetaplah kita bersama imam daripada takbir sampailah salam. Melainkan kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan, dia boleh mufarakah. Jadi faham situ maknanya mufarakah ni diharuskan, boleh. Baik, seterusnya yang ke-18. Tapi sebelum tu ada soalan, ada pertanyaan bab mufarakah ni. Tak ada mana tu. Ya. Okey. Baik. Mungkin sama ada dia tak sedar kita jadi makmum dia kan, jadi dia pun slow lah baca. Sebab tu kalau ada berlaku begitu dan kita takbir kuat dah sikit suara tapi dia tak perasan, ataupun satu dia tak tahu macam mana nak jadi imam, jadi maknanya anggapan kita maknanya dia tu tak niat jadi imam lah. Sebab kalau kita kita nak jadikan seseorang tu imam, kita makmum, niat makmum lah. Orang yang sedar dirinya itu diikuti, maka dia kena niat imam lah. Dia kena niat dia jadi imam. Walaupun asal jadi imam ni pada takbiratul ihram, tetapi ni masalah masbuk kan. Takkan nak start semula pula daripada takbir. Tak start dah. Kita kan teruskan sembahyang kita berapa yang tinggal, kemudian pada ketika orang masbuk ikut kita, maka kita pun niatkan diri kita menjadi imam. Jadi kita maka bila kita tahu kita jadi imam, maka kita lakukanlah perbuatan sebagaimana imam. Mana dari segi takbir intiqalat kita kuatkan bacaan. Dari segi baca-bacaan yang nyaring kita nyaringkanlah Fatihah dan surah kan. Itu dia. Melainkan kalau sembahyang yang
yang sir, yang tidak nyaring Zuhur Asar kan. Memang baca slow lah. Memang masing-masing baca sendiri. Cuma masa takbir intiqalat itu dak kita kuatkan sedikit suara supaya nak memberitahu pada makmum kita ni berpindah rukun. Itu sepatutnya jadi masalah ni mungkin imam ni dia tak sedar, dia tak perasan yang dia itu diikuti. Yang kedua, dia tak mau jadi imam. Dia tahu, mungkin dia tak tahu bagaimana nak cari jadi imam kan. Tak apa lagi lah. Dia rokok, dia sujud, kita ikut. Tak apa, walaupun dia tak niat jadi imam kita niat jadi makmum, dia sah. Cuma perhatilah ketika sujud. Kalau yang jenis jahil kan, waktu tu dia boleh melarikan diri. Macam kita dulu di kampung kan, tak tahu jadi imam. Akhirnya bila time sujud, imam terjun tingkap. Apa dia tak biasa jadi imam. Tengok makmum, tengok imam tak ada. Jadi mana? Dua kemungkinan, dia tak sedar ataupun dia tak tahu bagaimana jadi imam. Jadi kita sebagai makmum, kita tak apa. Umpama kalau kita tak dengar bacaan dia yang wajib, maka kita baca. Kita tak dengar dia baca Fatihah pun, padahal kita dah tu. Ataupun ialah setengah-setengah daripada tu memada dengan takbir. Dan ada juga boleh juga kita kita menepuk ataupun kita cuik lah, jangan tepuk kuat takut terkejut. Kita pegang tu kan. Jadi kita beritahu yang kita jadi makmum dia. Jadi mungkin dia sedar lah. Kadang-kadang dengan takbir itu mungkin dia tak sedar. Tambah kalau orang jenis sembahyang tutup mata kan. Sembahyang tutup mata memang dia tak sedar. Cuma kalau tak sedar tu kita apalah. Buatlah isyarat ataupun tanda-tanda yang kita ni mengikut akan dia. Kalau dia tak ada juga respon juga, kita ikut aja, tak apa. Mana kalau apa bacaan yang sepatutnya dia baca tapi dia baca slow, maka kita pun baca juga. Dia baca Fatihah, kita baca Fatihah sendiri. Dia baca surah, kita baca surah sendiri. Boleh, ikutan tu sah. Cuma yang berniat sahaja dapat pahala berjemaah. Kalau kita berniat jadi makmum, dapat pahala. Kalau dia tak berniat jadi imam, dia tak dapat pahala. Itu dalam masalah imam dengan makmum yang tak kita kata tak serentak masa dia. Biasa kita kata yang masbuk lah kan. Begitulah mana ikut tetap ikut boleh. Ikutlah. Kita dah niat ikut kan, ikut. Cuma biasa kadang-kadang bila tak dengar tu, kadang-kadang dia sujud. Kita sujud, dia bangkit slow je kan. Kita pun tak perasan, ingat dia sujud lagi. Rupanya bangkit lama dah. Kita bangkit tengok dia nak sujud yang kedua pula. Tak apa, tak ada masalah. Dalam bab tu walaupun ketinggalan dua rukun. Baik, makmum. Yang ke-18, makmum wajib mengikut imam. Hukumnya wajib. Walaupun ialah kita katakan sunat muakkad kan. Tapi ialah bila dah berimam, bila dah mengikut imam, maka makmum wajib ikut segala perbuatan imam yang tidak yang tidak menyebabkan batal sembahyang lah. Mana perbuatan yang betul, perbuatan yang sahih. Wajib bagi makmum mengikut imam di dalam segala gerak sembahyang. Jadi maknanya wajib ikut mana terkemudian makmum daripada imam. Biar imam buat dulu, kita menurut belakang. Segala gerak sembahyang tanpa mendahuluinya. Tanpa mendahului, jangan mendahului imam. Dan juga tanpa melakukan gerak sembahyang serentak dengan gerak sembahyang imam. Serentak pun jangan. Jangan, biar imam selesaikan. Sebab setiap kita kata pergerakan ni biasanya pergerakan rukun fi'li lah. Pergerakan ni biasanya rukun fi'li. Qiyam, kemudian rokok, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk. Tu gerak mana rukun fi'li. Jadi maknanya biar imam selesaikan, menyempurnakan rukun dia dahulu. Ataupun bangkit daripada rakaat pertama kan, Allahu Akbar, imam dah berdiri barulah kita angkat kepala. Tapi makmum biasa tak sabar. Tambah kalau kan makmum ada darah tinggi, dia nak sujud lama-lama pening kepala, ataupun dia sakit mata ke apa, dia lama-lama memang tak tahan.
maka berdiri, maka dia bangkit, duduklah dulu istirahat nama dia kan. Ketika bangkit rakaat pertama tu kan, nak naik kepada rakaat kedua, sunat duduk istirahat. Istirahat tu makna duduk sebentar sebelum berdiri. Jadi situlah kita berhenti. Kalau boleh tunggu dalam sujud, dia tunggu dalam sujud. Kalau tidak, tunggu sampai imam sudah berdiri sempurna, barulah kita ikut. Kerana apa? Pergerakan tu agak lambat. Daripada sujud nak bangkit berdiri, dia mengambil masa yang lama sikit. Berbanding antara qiyam dengan rukuk, rukuk dengan iktidal, iktidal dengan sujud kan. Tu dia masa dia cepat. Antara sujud kedua nak bangkit pada rakaat kedua dan rakaat keempat, 3 naik ke 4, itu dia lama sikit panjang. Jadi bagi masa lah pada imam. Jadi makna selesai ataupun sempurna pergerakan imam, barulah kita bergerak ataupun memulai gerakan. Baik, jadi maknanya mendahului dah memang tak boleh, apatah lagi, dan termasuk juga menyamai serentak dengan gerak sembahyang imam. Kebiasaannya sahabat-sahabat, yang sahabat Nabi yang bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka tidak membongkokkan belakang mereka itu untuk turun sujud sehingga mereka melihat Rasulullah turun sujud. Mana turun sujud, sempurna sujud turun. Tu. Sami Allahu liman hamidah kan, lepas tu kan nak sujud kan. Jadi tunggu dulu Nabi turun. Tunggu turun, dah sempurna, barulah turun. Jadi maknanya perbuatan Nabi kan, Nabi tahu lah, betul lah Nabi kata kalau kamu nak sembahyang ikut macam mana aku buat kan. Tapi maknanya jangan serentak, jangan dulu. Kalau kamu jadi makmum kena kemudian lah. Jadi sahabat menuruti, mana ikut. Jadi bab tu kalau ikut betul-betul sama ataupun sempurna lah kita kata ikutan tersebut. Tapi kalau tidak jadi kurang sempurna. Kerana bab sembahyang jemaah ni kita tahu kan, dia punya kelebihan 27, ada 25 kan. Kemudian di samping kita kata secara umumnya sembahyang berjemaah tu 27 atau 25, ada lagi beberapa perkara yang diambil kira mana dinilaikan akan pahala tersebut. Contohnya dari segi saf sendiri kan, tak sama saf pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga tak sama pahala. Begitu juga kehadiran awal ataupun akhir pun tak sama juga. Tambah kalau hari Jumaat lebih lagi lah. Tak sama orang datang awal dengan orang datang akhir pahalanya. Itu pahala kehadiran ikut waktu. Kemudian begitu jugalah dalam semayang tu, iaitu mengikut akan imam. Tak sama orang yang melakukan gerakan berserta imam dengan orang yang melakukan gerakan selepas sempurna gerakan imam. Jadi semua ambil kira. Jadi itu total markah sekian kan. Jadi mana sembahyang berjemaah ni banyak perkara diambil kira. Banyak perkara, jangan main borong main jadi ikut imam kan. Yalah betul lah, tapi kalau sekiranya kita kata menyalahi sebagaimana yang dikehendaki ataupun yang dituntut, maka menyebabkan kurang pahala. Kurang pahala, jadi rugi kita. Dia datang sembahyang jemaah lah, tapi pahalanya kurang sebab tidak tertib, tidak mengikut dengan sempurna. Baik, seterusnya. Kemudian yang ke-19, masa makmum wajib mendahului imam. Bilakah masa? Boleh ke mendahului imam ni? Okey. Bila masa boleh makmum mendahului imam? Asalnya hukum makmum tak boleh mendahului imam, betul? Itu standard. Hukum asas begitu. Tetapi ada ketika makmum kena mendahului imam dulu pada imam. Tak boleh dah nunggu imam. Sepatutnya kena tunggu ni dulu. Baik, kadang-kadang makmum wajib mendahului imam, mendahului gerakan sembahyang imam. Kadang-kadang, bukan semua-semua, kadang-kadang ada ketika kena dahului. Iaitu sebagai contoh. Jika imam duduk bukan pada tempatnya,
Imam ni duduk, patut dia kena berdiri. Contoh seperti ia duduk pada rakaat pertama ataupun pada rakaat ketiga. Kita rakaat pertama bangkit, rakaat pertama mana dia duduk sekejap lepas tu bangkit. Tak, dia duduk lama situ imam. Tak. Itu dia. Jadi makna bila duduk lama ni, biasa kalau duduk lama ni orang nak baca tasyahud, orang nak baca tahiyat. Tak. Kalau tak baca apa-apa tak ada duduk. Sekejap je. Ya. Jika imam duduk bukan pada tempatnya seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat ketiga, lama situ, maka wajiblah makmum terus berdiri. Jangan pula, oh imam tak bangkit lagi. Jangan. Tunggu. Dak, situ bukan tempat duduk. Walaupun ada nama istirahat tak kalah lama begitu. Dia sekejap je istirahat kan. Jadi makmum wajib terus berdiri. Jadi nak tunggu imam dan menunggulah imam itu dengan hal keadaan berdiri. Jangan masa duduk, sebab tu bukan tempat duduk. Itu bukan masa untuk duduk. Boleh jadi imam blur ataupun dia tak berapa ingat. Ni rakaat berapa ni? Satu kedua kan. Kalau berdua nak baca tasyahud kan. Makmum yang ingat terus berdiri. Jangan duduk tunggu situlah. Jadi makmum meninggal. Maka nak tunggu imam ketika berdiri. Dan ketika itu juga disunatkan bagi makmum untuk mengucapkan subhanallah. Ingatkan imam. Ingatkan imam, bukan duduk tu imam. Nak cakap tak boleh kan? Tak boleh lah cakap. Jadi tasbih ataupun bacaan-bacaan zikrullah ataupun bacaan-bacaan ayat Quran juga boleh digunakan untuk menyuruh. Cuma kan kalau orang Arab tak apa yang faham. Kalau orang Melayu kita baca ayat kita ingat imam tak ada ingat apa-apa. Padahal ayat-ayat yang qum fa anzir umpamanya kan surah apa tu? Ya ayyuhal muddatsir qum fa an. Qum tu mana apa? Berdiri olehmu. Nah, jadi kalau yang faham bahasa Arab dan dia tahu itu adalah perintah suruh berdiri, boleh kita baca qum fa anzir umpamanya lah. Dengan niat kita baca ayat Quran dan beritahu imam suruh bangunlah, apa duduk imam. Ataupun yang umumnya pada segala perbuatan menegur dengan lafaz subhanallah. Jadi ini yang lazim, yang umum ni subhanallah lah. Subhanallah. Imam buat dek juga. Qum fa anzir, imam pun buat dek. Baca apa lagi? Mangkit imam. Sunat. Jadi itu jadi maknanya pihak makmum berwaspada semua, pihak imam pun kena ingatlah. Mana kalau ada teguran-teguran daripada makmum tu kita kena ingatlah bahawasanya kita ada melakukan sesuatu hal yang tak kena. Jadi maknanya kalau ada ucapan dan makmum yang nak menegur kena niat zikrullah lah ketika membaca tasbih ke ayat ke dengan niat zikrullah. Kerana dia ada dua. Satu lagi niat i'lam. I'lam ni makna sekadar nak memberitahu. Nak beritahu. Maka kalau niat i'lam semata-mata batas semayang. Jadi kita niat i'lam beritahu serta zikrullah. Zikir. Kerana yang kita baca tu ayat-ayat Allah. Subhanallah tu pun dia juga ayat Quran. Sebahagian daripada ayat Quran. Jadi boleh kita baca subhanallah kan. Biasanya subhanallah lah. Dari segi bacaan salah pun subhanallah, dari segi perbuatan tak betul salah rakaat pun subhanallah juga. Bagi laki-laki subhanallah. Tapi eloknya yang negur imam tu biarlah dekat belakang imam. Kalau dekat belakang kat ujung tu kadang-kadang subhanallah pun tak berapa clear. Tak apa dengar. Jadi sebaiknya yang di belakang imam. Andai katalah yang di belakang imam pun tak lupa juga. Lama dia pun lupa juga. Dia pun buat sebagaimana perbuatan imam yang ingat yang belakang. Jadi subhanallah. Tegur kalau perempuan kalau perempuan dengan isyarat. Tak boleh dengan suara, jangan subhanallah juga. Suara nyaring subhanallah. Orang lelaki subhanallah imam tak dengar, imam tak apa dengar. Misal kata kena pula yang belakang dia suara nyaring qari'ah baca Quran subhanallah kan. Jangan, perempuan tak sunat menegur dengan lafaz. Cuma tepuk tangannya.
ya, kalau didengar lah. Tapi golibnya kalau tepuk tangan ni jarang dengar. Jarang nak dengar. Ya, ya biasa kalau sembahyang suami dengan isteri bolehlah isteri tepuk kan, dengar kan, sekali, ya, 2 kali, ya, atau 3 kali, tapi yang berturut-turut lah ya. Kerana ini pergerakan anggota yang besar. Sekali, ya, 2 kali, ya, jangan berturut-turut, ya, berpisah-pisah, ya. Ada tak mau juga pokah orang tua ni suami. Nak buat macam mana kan? Ya, tu dia. Jadi maknanya ya, subhanallah itu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Sama juga dalam hal-hal kita imam, dia nak beritahu bahawa sini dia tengah sembahyang. Assalamualaikum kan. Orang kita ya selagi tak nyaut Assalamualaikum kadang sampai 10 kali. Pada ikut sunnahnya 3 kali kan. Assalamualaikum kat pintu. Tak ada. Pergi pula kat tingkap. Assalamualaikum. Ya, imam, tuan rumah tengah sembahyang. Kan? Jadi nak jawab macam mana? Tak. Maka ya, yang bersembahyang itu bolehlah dia melafazkan subhanallah. Ya, subhanallah juga ucapannya. Tak, ya. Kerana itulah lafaz untuk menegur, lafaz untuk beritahu, lafaz untuk membetulkan. Nah, cuma kalau sekiranya teguran pada bacaan, dia kadang-kadang pada perbuatan. Ini pada bacaan, salah baca. Tak, bila salah baca ya, maka bolehlah kita subhanallah dengan niat zikrullah, ya, subhanallah. Jadi imam stoplah bacaan. Kemudian imam pun terpinga-pinga apa yang aku salah. Maka makmum pada ketika itu yang tahu hendaklah dia membaca apa yang menjadi kesalahan tu. Nah, maka ya kita subhanallah, sana subhanallah, imam blur. Apa benda aku ni salah. jadi beritahu apa yang dia salah baca tu, ya. Dak. Ya, sebab kadang-kadang tu ialah baca laju tiba-tiba bila orang stop subhanallah. Dak. Putus tengah-tengah ayat kan. Lupa terus pangkal ayat. Jadi makmum yang tegur tu dia hendaklah dia membaca ya yang betul pada ayat ya. Tu. Ya, jangan subhanallah saja, blur imam. Tak tahu salah kat mana, tak tahu ayat apa kan. Tak. Ya. Adapun kalau sekiranya dia baca-baca sangkut, dia baca-baca sangkut kan. Ada juga tu kan, biasa baca surah-surah panjang-panjang, imam baca sangkut. Surah ayat tu. Jadi makmum di belakang juga boleh membacakan akan ayat tersebut. Ya, bacakan ya, tapi dengan pada ketika imam bersedialah untuk dengar. Tak, ya, jangan imam tengah baca kita baca ya, imam terdiam nak baca apa tak boleh, maka pada ketika itu boleh kita baca, beritahu ya akan lanjutan ayat tersebut. Jadi kan dia ada adab-adab nak menegur kan, adab-adab nak membetulkan, adab-adab nak beritahu dan sebagainya. Okey, jadi kalau begitu okey, tak ada masalah. Ya, jadi makmum ni sebagai makmum ni di samping dia mengikut, dia juga menjadi mata-mata ataupun ya yang menjaga. Ya dah, bukan imam semua lepas atas imam belaka, kita tak tahu bantai ikut aja kan dah. Kita juga sebagai menjagakan. Baik. Jadi dalam masalah itu ya, jadi makna tadi dalam masalah imam dia duduk pada tempat yang bukan duduk, maka pada ketika itu makmum perlu berdiri. Ya, dan kalau sekiranya tempat duduk, dah tengok keadaan duduk tu adakah apa tujuannya. Kalau tasyahud awal dia imam dia bangkit terus. Kita makmum subhanallah kan. Imam tertinggal tasyahud, maka imam dia tak turun, dia dah berdiri terus pada qiyam kan. Maka pada ketika itu wajib makmum berdiri. Jangan tunggu imam turun, imam takkan turun, dia dah sampai qiyam. Sebab dari segi hukum bila imam dah sempurna perdirian qiyamnya, maka haram dia turun kepada membaca tasyahud awal. Dia dah sampai pada rukun. Ya, jadi dia nak pulang balik kepada baca tasyahud awal yang sunnah ba'ad, maka tak boleh. Melainkan baru nak naik subhanallah, imam pun turun balik, itu boleh. Ya, mana had dia, had makna jangan sampai had berdiri.
Dah kadang-kadang imam melaju kan, terus naik. Makmum subhanallah, dia tak sempat berdiri betul lagi, maka dia pun boleh turun. Tapi kalau dah berdiri betul, jangan turun. Kalau turun, batal sembahyang. Kerana apa? Dia dah sampai kepada rukun, kemudian dia go stand balik, undur balik kepada sunat, tak boleh. Kalau rukun, kembali kepada rukun boleh. Tapi kalau rukun kembali kepada sunat, tak boleh. Mesti teruskan. Jadi makmum ikut bangkit berdiri. Habis dah tak baca tasyahud awal, dah nanti kita boleh sujud sahwi. Itu je lah gantinya kan. Nah, okey. Sama juga imam lupa. Kalau imam tersilap rakaat 4 okey. Baik, okey. Kalau sekiranya lebih rakaat pula kan, imam dah berasa 3. Imam dah berasa 2, tak ada 3. Jadinya makmum yang tahu, maka makmum wajib duduk, jangan bangkit gigi. Mana yang tahu yang dah cukup rakaat, jangan tambah lagi. Melainkan kalau tak tahu ataupun tak sedar, dia sebab dia apa, dia ikut je imam kan. Kadang-kadang dia imam lupa rakaat, dia pun 2 lebih lagi lupa lah. Jadi dia ikut je berdiri, dia pun lupa. Mana makmum yang ingat, jangan berdiri kerana rukun dah cukup. Jadi subhanallah dah juga. Jadi bila begitu, bila imam dia ada teguran kata dia salah, ni dah lebih rakaat, maka dia imam wajib duduk. Wajib kembali kepada duduk. Jadi maknanya lepas pada tu mana dia akan habiskan maknanya tasyahud apa semua dan sujud sahwi juga. Sujud sahwi itu kalau rakaat yang lebih, yang kita tahu lebih, jangan kita ikut. Itu dia. Imam biasalah, kadang-kadang imam dia ialah lupa. Masalah lupa ni tak boleh kata. Jangan kata imam sini, imam masjid besar dunia, masjid haram pun boleh lupa juga kan. Jadi masalah lupa tu memang tak dapat. Ialah. Dan Nabi pun mencontohkan, Nabi pun pernah lupa. Tapi ini li tasyri'. Bukanlah Nabi itu selalu lupa dak. Kerana Allah Ta'ala nak mengajar hukum. Kalau Nabi tak dilupakan oleh Allah Ta'ala, nescaya kita tak tahu hukum sujud sahwi. Hukum kembali kepada semayang kan. Nabi semayang zuhur, rakaat kedua kan, Nabi baca tasyahud, sampai kauda fil alamina innaka hamidum majid, Nabi pun bagi salam. Sahabat di belakang, yang namanya Zulyadain, dia tegur, aku siratis salata amnasita ya Rasulullah. Adakah semayang ni telah dipendekkan zuhur ni? Dah sampai, dah jadi 2 ke? Ataupun engkau lupa ya Rasul. Jadi Nabi dia dah bagi salam siap. Maka Nabi tanya kepada Umar. Umar jawab betul, baru 2 maka Nabi lupa. Maka pada ketika itulah berlaku hukum. Kalau orang lupa, dia dah bagi salam kan. Boleh ke tak dia kembali masuk kepada semayang? Jawabnya boleh. Niat aku kembali kepada semayang. Aku masuk ke dalam semayang balik. Jadi masuklah. Niat aja. Jadi bila begitu, Nabi pun menyambung kembali. Nabi tak buat daripada awal. Maknanya Nabi dah buat 2. Lepas tu ada baki lagi 2 rakaat. Jadi Nabi kembali kepada semayang, niat masuk semayang, dan Nabi teruskan tambah lagi 2 rakaat. Lepas sebelum daripada Nabi bagi salam, Nabi pun sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Lepas tu bagi salam. Maka begitulah yang Nabi contohkan. Itu sekali je berlaku. Kita banyak kali sujud sahwi manja. Lupa je kan. Kadang terlebih lah. Memang jadi itu dia punya kafarah dia tu maknanya sujud sahwi. Nama sahwun tu kan lupa kan. Sujud sahwi, sujud kerana lupa. Subhanallahi la yanamu wa la yashu kan. Allah Ta'ala Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Kita ni pelupa. Jadi kita sempurnakan berapa yang kurang lagi rakaat dan kita tutup sebelum salam dengan sujud sahwi. Lepas tu barulah kita bagi salam. Dan ingat pula mana sujud sahwi ni kita buat selepas selesai baca tasyahud akhir.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita nak baca doa Allahumma ighfir lana itu kan boleh juga. Jadi kemudian lepas pada selesai doa tu kita pun niat sujud sahwi. Niat kerana sujud ni bukan tempat dia di situ, tapi kerana sujud ni sujud sebenarnya sebelum daripada tasyahud kan. Yang ni sujud apa? Yang ni sujud tambahan. Bila sujud tambahan kita kena niat sujud tu sujud apa. Ini sujud sahwi. Jadi kita niat sujud sahwi dua kali. Lepas daripada sujud sahwi yang kedua kita pun terus bagi salam. Yang boleh baca tasyahud pula. At-tahiyatul lagi. Bagaimana halnya kalau sekiranya kita tak cukup rakaat kan? Kita tak dah bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kan. Lepas astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Kemudian orang belakang tegur. Tadi tak cukup rakaat. Kita tinggal. Jadi bagaimana boleh ke tak kita masuk kembali kepada sembahyang? Maka kata ulama, mana kalau sekiranya waktu kita beri salam dengan teringat kembali ataupun diberitahu kembali itu tidak lama masa, tidak panjang masa, maknanya mungkin beberapa ketika lah astagfirullahalazim astagfirullahaladzim tiba-tiba orang beritahu ataupun kita teringat lupa tadi kurang rakaat, maka pada ketika itu harus boleh masuk kepada sembahyang. Tapi kalau dah lama dah sampai dah ngopi pula kan, teringat pula tadi sambung tak boleh dah lah. Jadi kalau tak boleh sambung kena sembahyang semula dah kena sembahyang semula lah. Jadi itu lama masa teringat antara salam dengan masa teringat tu lama masa. Lama masa tu diperkirakan qadar membaca tahiyatlah at-tahiyatul mubarakat berapa lama tu masa tu kan. Kalau dah lama masa tu maknanya ialah kalau sekiranya tak cukup rakaat sembahyang kita tu, mana sembahyang kita tu tak sah lah kan. Jadi kena sembahyang semula lah. Tapi kalau teringat tu dalam jangka masa yang pendek, yang sedikit, maka boleh kita masuk, kita kembali kepada sembahyang tersebut. Dia tergantung atas lama ataupun sekejap. Teringat yang kita tu lupa ni. Sama ada lupa rakaat ataupun lupa rukun. Ada. Yang mana kalau sikit tak buat tak sah sembahyang. Maka kena kembali. Itu sebenarnya ialah dia akan bahas pula kemudian ni. Tapi tak apalah, dah kebetulan tanya tu, jadi kita jelaskanlah terus Baik, okey. Jadi masalah tadi Baik, kemudian yang ke-20 lagi akan datanglah kita sambung. Imam rokok sebelum makmum masbuk habis membaca Fatihah. Ini dalam masalah makmum masbuk lah ni. Dia ada dua hal bagi makmum. Kalau imam dia satu je, dia tak ada masbuk, dia tak ada muafiq, dia dah imam. Dalam makmum dia ada dua kategori ni, sama ada muafiq ataupun masbuk. Bagaimana apa istilah ataupun ta'rifan muafiq dengan masbuk, kerana dua-dua tu bahasa Arab. Muafiqun mana yang muafakat bacaannya ataupun perbuatan dengan imam. Kemudian kalau masbuk mana terdahululah imam daripada makmum. Jadi makna makmum tak sempat nak catch up imam, tak sempat. Imam dah selesai dan imam nak melakukan pergerakan tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung masalah yang ke-20 masalah imam rokok sebelum makmum yang masbuk habis membaca Fatihah. Jadi apa nak dibuat, insya-Allah lagi akan datang. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahmna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman hikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.